pada pukul 2 petang hari ini hingga 3 petang. Sebabnya ada beberapa kekangan yang berlaku tadi dan saya pun nasib baik jadual hari ini okey. So kita teruskan. Hari ini adalah membundarkan kepada angka bererti tertentu. Angka bererti tertentu. So saya dah kongsikan rakaman. Kalau bukan kelas awak, mungkin kelas 3 IK, bukan 3 AF dan sebagainya. So dia sebenarnya benda yang sama, boleh refer dan sebagainya lah. Jawapan kejurumah untuk muka surat 34 minggu lepas kan. Kejurumah tu pun saya dah kongsikan dalam bentuk rakaman untuk tahu jawapan. Okay. So yang hari tu punya hari ni membundarkan. So cara dia ada macam beza sikit lah. So macam kena faham sikit lah. Baik, untuk hari ini boleh tengok sama-sama muka surat 35 Muka surat 35 contoh 2. Contoh 2, kita nak membundarkan. Bagaimana kita nak membundarkan? Bagaimana kita nak membundarkan nombor berikutlah ya. Kepada 2 angka bererti. 2 angka bererti. 2 angka bererti. Alright. Kita tengok sama-sama untuk soalan A. Macam mana nak buat? 63,479. Membundarkan kita dah pernah belajar masa sekolah rendah dulu. Kalau bundar nombor itu lebih daripada 5, kita akan buat tambah 1. Atau nombor tu sama dengan 5 pun, dia akan bundar tambah 1. Tapi kalau dia kurang daripada 5, dia akan ataupun letak kosong. Letak kosong ya. Boleh? Itu ulang semula pembundaran yang mana dah belajar masa zaman dahulu kala lah ya. Saya tak ingat dah jawab apa belajar tu. Alright, so hari ini apa yang akan kita lakukan adalah kita akan tuliskan memudarkan kepada 2. Jadi kita akan cuba kira nombor 1, 2 dari sebelah kiri ke kanan. Okay, kita akan kira 1, 2 sebelah kiri ke kanan. Selepas itu kita akan pilih nombor di sebelahnya. Okay, macam bunda biasalah. Kita akan pilih nombor di sebelahnya. Nombor sebelahnya adalah nombor 4. Jadi nombor 4, awak akan, sekejap. Saya nak kongsi dalam grup Tak masuk ke grup PSB? Rasa dekat WhatsApp je. Sekejap 2 minit jap. Sebab awak kena masuk WhatsApp dengan ni kan. WhatsApp. Okay, WhatsApp dah ada. Kita punya grup lah PSB. Belum masuk lagi situ. Sekejap Okay, cuaca pun hujan dan sebagainya. Tak apalah kita terus je. Sampai pukul 3 insyaAllah. Baik, saya dah masukkan dalam grup kedua-duanya. Okey, saya ulang semula. Kita kira 1 dengan 2, bilangannya dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Letakkan nombor 1 dan 2. Seterusnya kita pilih nombor di sebelahnya, iaitu nombor bergaris itu nombor 4. Daripada sini, nombor 4 adalah kurang daripada 5. 4 dia kurang daripada 5. Jadi bila dia kurang daripada 5, tidak perlu membuat penambahan. Kita hanya perlu letakkan dia sebagai kosong. Jadi jawapan kita akan jadi 63,000 sahaja apabila dibundarkan kepada 2 angka bererti. Alright. Baik, untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita tengok sama-sama. Contoh B pula, iaitu 2,476. Okey. Sama juga kita akan tuliskan nombor kita daripada sebelah kiri ke kanan, 1 dengan 2. Okey, so lepas tu pilih nombor di sebelah kanan. Nombor sebelah kanan adalah 7. Okey, nombor sebelah kanan adalah 7. Jadi 7 ini lebih daripada 5. Jadi bila lebih, kita akan perlu menambah 1 pada nombor di sebelahnya. Okey. Baik. Tambahkan 1 di sebelah. Nampak? Tambah 1. Jadi kita akan jadi 2,500 untuk pembundaran kepada 2 angka bererti soalan yang kedua. Boleh? Alright, soalan seterusnya, soalan C.
Baik, soalan C kita adalah 6953. Masih lagi kriteria yang sama, nak pilih dua angka bererti 1, 2 dan pilih nombor di sebelahnya. Kebetulan nombor tu adalah 5. Jadi bila 5 juga dia perlu tambah 1. Okey. Jadi kita tambah 1 dekat sebelah sini. Tetapi 69 kan, 9 tambah 1 jadi 10. Dia akan jadi nombor baru selepas itu, iaitu 7,000 kepada 2 angka bererti. Itu saja contoh yang pertama. Apa yang perlu awak tahu, langkah pertama awak tandakan nombor 1 dan 2. Kalau 2 angka bererti lah. Kalau 3, 1, 2, 3. Lepas tu pilih nombor di sebelahnya. Nombor di sebelahnya kalau lebih daripada 5 ataupun 5, awak hanya perlu tambah 1. Okey. Kalau dia adalah kurang daripada 5, awak perlu biarkan dia kepada kosong untuk nombor seterusnya lah. Okey. Untuk membundarkan ada pelbagai kriteria dan cara. Maksudnya untuk cara point macam ni, untuk cara nombor bulat macam ni. Okey, so kita tengok contoh seterusnya. So yang ni saya screenshot dulu. Untuk yang pertama. Seterusnya kita akan pergi tengok kepada nombor yang kedua lah. Okey, nombor yang kedua. Baik, contoh yang kedua masih di muka surat 35. Muka surat 35. Contoh 3. Okey, contoh 3 saya ada satu nombor membundarkan 68.79. Saya nak bundarkan kepada dua cara. Cara satu adalah kepada 3 angka bererti. Cara kedua adalah 1 angka bererti. 1 angka bererti. Baik, kita pergi satu persatu. Cara pertama tadi. Okey, cara pertama. 3 angka bererti salin semula nombor. Ramai pula. Okey, tak apa. Yang baru masuk, kita di muka surat 35, kita nak buat membundarkan contoh 3. Kerja rumah yang lalu saya dah kongsikan dalam bentuk rakaman. Hari ini kita pergi membundarkan. Apa yang awak perlu tahu? Awak perlu tahu bagaimana nak buat angka bererti. Cara kedua, awak perlu membundarkan angka bererti, iaitu hari ini. Dan nanti kita akan belajar bentuk piawai. So ada 3 benda, 3 cara yang macam lebih kurang berbeza sikit. Kalau angka bererti macam ni kira. Kalau membundarkan macam ni nak buat. Okay, awak macam kena pegang sikit lah. Pegang sikit. Saya pun kadang-kadang saya kena refer juga kalau bahagian angka bererti ni. Sebab angka bererti ni dia macam confused sikit. Macam keliru-keliru. Okay. So untuk membundarkan contoh 3, kita di muka surat 35. Okay, ini adalah 3 IK pada tarikh 5 Julai 2021. Sekiranya saya berkesempatan, saya akan kongsikan rakaman kemudian. Kalau tak sempat, awak akan tengok rakaman kelas lain lah. Sebab EF, IS dan IK di bab yang sama. Contoh pun sama. Sebab kadang-kadang ada problem nak loading ni semua. Okey, so kita tengok sama-sama 68.79 untuk 3 angka bererti. Apa yang akan kita lakukan? Tuliskan nombor 1, 2, 3. Boleh? 3 kan? Kita tulis 1, 2, 3 daripada sebelah kiri. Seterusnya apa kita buat? Tengok nombor sebelah. 9. 9 lebih besar daripada 5. Jadi apa yang kita akan lakukan? Kita kena tambah 1. Boleh? Baik, tambah 1 di sebelah sini. Boleh setakat tu. Seterusnya saya sambung, dia akan jadi 68.8. Tidak perlu letakkan kosong di sebelahnya. Kerana apabila dia adalah nombor perpuluhan, kalau kita tak kosong selepasnya, dia akan jadi 4 angka bererti. Cukup sebagai 3 sahaja nombor yang kita nak. Ini adalah 1, 2 dan 3. Cukup. Okay. Kalau biasa kan,
biasa punya nombor tanpa angka bererti. 68.80 tu tak mau maksud apa-apa kan. Tapi kalau macam angka bererti, kosong tu kita tak nak letak di sebelah kanan. Kita biarkan dia 68.8. Kalau buat 68.80, ini adalah 4 angka bererti. Boleh ni cara dia lah. So ni kita punya jawapan. Okey. Seterusnya kita pergi pada soalan B. Baik, soalan B sama juga. Kita akan ambil nombor yang sama tapi nak buat satu angka bererti. Jadi kita akan kira sebelah kiri, kira 1. Okey. Selepas itu cari nombor sebelahnya iaitu 8. Boleh. Dan 8 lebih daripada 5 kan. So tambahlah 1 di hadapan. Jawapan kita akan jadi 70. Untuk kes ini kena ambil kosong di sebelah. Sebab point saya bukan selepas kosong saya bukan selepas point. Okey, kalau dia sebelum point, dia ada nombor bulat 70, ambil 70. Okey, berbeza dengan tadi kosong saya selepas titik perpuluhan. So kita ambil. Sebab apa? Kita bundarkan dia kepada 70. Kalau kita bundarkan kepada 7 aja, nombor tu kita dah ubah kan? Daripada awak ada RM68, awak bundarkan kepada RM7. Jadi macam tak betul lah. Tapi kalau awak ada RM68, awak bundarkan kepada RM70 kepada 1 angka bererti. So ini adalah jawapan yang kita cari untuk hari ni lah. Okey. Sebab tu kena faham sikit bagaimana nak tahu jawapan. Alright. So apa yang akan kita buat? Kita akan cuba tengok sama-sama lah. Membundarkan ni, dia tak susah sebenarnya. Cuma kena faham sikit. Dia kena faham lah apa itu nombor selepasnya. Boleh Okey, so itu contoh yang pertama. Saya warnakan dengan hijau. Contoh yang kedua, saya akan warnakan dengan warna biru. So awak macam tak campur-campur lah dia kan. Okay. Whatever it is, you kena check selalu. Macam mana cara ni, kalau ada point, beza sikit kalau dengan nombor biasa. Okay. Baik, ini adalah contoh yang kedua. Contoh 3 kan. Okay, siap. Baik, kita pergi contoh seterusnya pula. Sebab lepas ni semestinya lah ada kerja rumah. Kan? Okay, so kita buat sama-sama. Contoh yang keempat. Oh, ada satu lagi, contoh B. Tak betul lah, contoh 4. Contoh 4 kita di muka surat 36. Okay, muka surat 36. Contoh 4. Alright. Baik, contoh 4. Kita nak bundarkan nombor perpuluhan juga. 0.0080 8025 kepada dua cara. Cara pertama, kita nak pergi kepada 3 angka bererti. Contoh kedua, kita nak pergi kepada nombor yang sama kepada 2 angka Okey. So apa yang kita buat? Kita akan salin semula nombor 0.008025. Okey, macam biasa kita akan kira 3 daripada nombor yang mula-mula kita jumpa. Kita ambil kosong. So kalau 0.00, kita mulakan dengan 8 ni. 1, 2, 3. Boleh? So tengok nombor sebelahnya 5. Dan kebetulan 5 saya adalah melebihi. So kita kena buat tambah 1. Boleh Okay, tambah 1. Dan tambah kat sini lah. Okay. So jawapan saya akan jadi 0.00803. Nombor selepasnya diamkan, deletekan, tak perlu tulis kerana kita hanya perlukan 3 nombor sahaja.
3 nombor saja. So ini jawapan yang kita carilah. Dalam bentuk 3 angka bererti. Alright, selesai? Boleh perlahan-lahan jangan risau. Seterusnya, kita nak pergi kepada nombor yang sama tetapi kepada 2 angka bererti. Okey, so nombornya adalah salin semula 0.008025. Masih lagi cara yang sama, tuliskan 2 saja. Kita nak pilih 1, 2 dan tengok nombor sebelah. Nombor sebelah saya adalah 2. Baik, nombor sebelah saya adalah 2. 2 ini 2 ini kurang daripada 5. Okey, jadi kita kosongkan dia. Tetapi sekarang kita nak 2 sahaja angka bererti. Jadi perlu letakkan 2 sahaja nombor iaitu 0.0080. Cukup setakat itu untuk 2 angka bererti. Mesti 2 je nombor. Kalau awak letak 805 ataupun 800 jadi 3 So kosong membawa makna bila dia adalah dalam ketika cerita angka bererti. Okey, so letakkan 1, 2 sahaja cukup. Sebab kita punya kriteria 2 angka bererti. Okey, macam cerewet sikit lah angka bererti ni. Tapi kena kenal pasti dengan baik. So saya bahagikan dia kepada kumpulan yang sesuai. Sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Dapat? Selesai Baik, saya tahu contoh 4. Terus buat kerja rumah. Boleh? Tapi sebab 2.30 kan, saya macam sayang pula kelas petang-petang ni. Saya nak sambung sikit lagi bentuk piawai. Boleh tak? Alamak, mana saya buat dekat abang saya. Aduh, apa ni? Sampaikan dulu Benda lah dia orang petang-petang pun masalah kita orang. Tak ada. Awak kena hadir kelas sebab sekarang kalau awak tak ada hal, awak berkelapangan, awak jangan main PUBG, awak masuk kelas. Kalau awak tak ada apa-apa hal, awak kena masuk kelas. Sebab sekarang dia dah ambil nama tak patut masuk kelas. Tapi saya reda je. Saya masuk orang yang tenang. Sekejap marah, sekejap okey. Tadi nangis, lepas tu sekarang standpoint je. Contohlah. Tadi bergelak ketawa, sekarang marah. Sekejap je kita. Kita adalah manusia biasa, banyak dugaan. Alright, so saya nak pergi satu contoh kerja rumah sebelum saya bagi awak kerja rumah lah. Okay, kerja rumah bentuk angka mendarkan tidaklah sesukar mana ya, langit yang tenang sebenarnya. So kerja rumah bagi dulu, kamu lupa. Walaupun yang buatnya 2-3 orang je. Tapi tak apa, saya memang sentiasa positif untuk awak. Muka surat 36. Okay, kerja rumah tetap kena bagi. Walaupun yang hantar selalu Bashira, Jannah, Amali. Kan? Yang lain ada tapi tak sampai, mungkin line tengah loading. Saya salahkan line. Kerja rumah, uji minda. Uji minda 2.1B. Okay. Kalau tak hantar pun tak apa, nanti kan saya hantar recording jawapan. Awak semak sendiri pun boleh je, tak ada hal. Sebab apalah sangat stiker saya tu, kan? Kalau takat lompat ikan tu, apalah sangat, semak sendiri pun boleh. Sebab tak nak hantar kan? Okey, uji minda 21B. Kita buat nombor 1 A, B, C. Lepas tu GH kot lah. 5 je. Saya nak buat bersama-sama dengan awak soalan D. Supaya awak ada tahu macam mana nak buat lah. Okay. Kenapa kena bagi kerja rumah? Sebab matematik ni dah ada banyak benda belajar. Lepas awak belajar, awak kena uji diri awak faham tak? So bila awak kerja rumah, awak boleh buat, awak faham lah tu. Okay. Kalau tak buat kerja rumah, awak tak tahu sebenarnya awak faham ke tak. Itu je lah. Tak ada apa pun Alright. Tapi kalau ada tekanan perasaan, sila rehat dulu. Siram pokok, tolong mak cuci pinggan semua, baru boleh buat kerja rumah balik semula. Okay. Kita memang kelas duduk rumah, PDPR dan sebagainya, kadang-kadang ada orang dia tekanan perasaan. Sebab dia tak boleh duduk rumah selalu kan. Baik, so kita tengok sama-sama contoh muka surat 36. Kita buat sama-sama uji minda. PSB pun seorang je hantar, tiba-tiba. Tak adalah.
Hantarlah kan? Ada seorang je PSB saya minggu lepas. Tak sempat nak Google Meet PSB kan. Kau nak je makan data. Tapi itulah. Tak tahulah saya, tak apalah. Okay, nombor 1 kita buat sama-sama 1D. Alright. Jangan risau, matematik yang penting. Okay, saya faham. Okay. Okay, so kita buat 1D. Nombor adalah 20.68. Untuk setiap satu nombor ada 3 benda kena buat. Benda yang pertama, kena bundarkan kepada 3 angka bererti. Okey, lepas tu kena buat kepada 2 angka bererti. Dan yang ketiga, buat kepada 1 angka bererti. Boleh? Okey, so kita buat satu-satu, jangan risau. Tak ada apa nak lari, tak ada apa nak dikejarkan. Okey, life has to go on. So first of all, salin semula nombor 20.68. Tengok soalan. Soalan nak 3 angka bererti. Apa yang kita lakukan? Tuliskan 1, 2, 3 dari sebelah kiri sampai 3. Sebab nak 3 je. Lepas tu apa nak buat? Tengok nombor 8. Nombor di sebelahnya. 8 adalah lebih besar daripada 5. Jadi apa yang kita lakukan? Kita perlu tambah 1. Okay, tambah 1. Okay. So, tambah 1 dia akan jadi 20.6 tambah 1, 7. Okay, jawapan adalah 20.7 sekiranya dibundarkan kepada 3 angka bererti. Okay, so untuk yang baru masuk, kita berada di muka surat 36. Kita cuba sama-sama membundarkan kepada angka bererti tertentu. Okay, next one, soalan kedua. Nombor yang sama, kita akan bundarkan dia kepada 2 angka bererti. Okay, jadi apa yang kita lakukan? Kira 1, 2 daripada sebelah kiri. Okay, 1, 2. Jadi cakap tu, tengok nombor sebelahnya 6. 6 adalah lebih besar daripada 5. 6 lebih besar daripada 5. Jadi bila lebih besar daripada 5, kita kena tambah 1. Okey, tambah 1 di sebelah sini. Jawapan akan jadi 21. Cukup setakat itu sahaja. Kepada 2 angka bererti. Kita nak 2 sahaja nombor. Bila kita semak semula, 1, 2. Okey, boleh? Setakat tu. Selesai contoh kerja rumah yang kedua. Okey. Next, 1 angka bererti pula. Nombor yang sama. 20.68. 1 sahaja. So 2 sahaja. Nombor sebelah kosong. Tak payah buat apa-apa. Tetapi kita tidak bundarkan dia kepada 2 sahaja. Sebab tak betul. Sebab 20 bundarkan jadi 2. Awak ada RM20, awak bundarkan kepada jadi RM2 je. So dia tidak betul. Jadi bila ada nombor bulat, kekalkan nombor kosong di sebelahnya. Masih lagi dalam 1 angka bererti. Okey, kita tak boleh buat ada 2. Walaupun 1 angka bererti yang nombor kita kira tadi. Boleh cakap tu? So dalam pada soalan ini ada beberapa cara dan juga kriteria yang kena kenal pasti. Okey, saya buat dia punya penghadang. Jangan dia kacau gaduh kawan sebelah. Ni untuk 1 angka bererti. Yang ini untuk 2 angka bererti. Dan ini adalah untuk 3 angka bererti. Dapat? Okey? Selesai? Boleh buat kerja rumah? Kerja rumah tadi dah bagi. Saya nak pergi bentuk piawai sikit je. Bentuk piawai senang dia sebenarnya. Kita lagi suka belajar bentuk piawai. Okey, tak apa kan? Okey, perlahan. Dah 1 minit untuk lelap mata kejap sebelum pergi subtopik baru. So saya screenshot kejap. Yes. SS.
Screenshot. Right? Dapat? Okay. 1 minit untuk bertenang. Tak adalah. Hari ni kita agak ramai, alhamdulillah, syukur rahmat. Tapi tak semestinya kita kena buat kelas petang-petang je. Kita akan ikut jadual sebab tadi ada kekangan yang sangat tidak boleh dielakkan. Saya terpaksa ketika. Okay. InsyaAllah bila kembali saya akan cuba secepat mungkin ganti kelas saya. Saya tak nak tangguh-tangguh lah, insyaAllah. Sebab ni berkatnya ilmu. Wah, okay, center lah. So kita nak pergi bentuk piawai. So tadi dah tutup buku sikit, letak tepi, kejap lagi ulang balik untuk buat kerja rumah. Okay, so saya hari ni disebabkan pukul 2, saya akan habis pukul 2.50. Okay, boleh lah. Alright, so kita pergi pada tajuk baru, subtopik kecil yang baru yang diberi nama sebagai bentuk piawai. Okay, bentuk piawai ni dia penting kerana apa? Bila awak tingkatan 4, dia macam berkait lah. Kalau awak nak belajar fizik, kimia, bio pun, dan dalam fizik, bentuk piawai pun adalah antara yang agak penting juga lah. Okay, so dia perlu diajar dengan baik. Baik, hari ini apa itu bentuk piawai? Bentuk piawai ialah cara nak tulis sebenarnya. Cara menulis suatu nombor tunggal. Suatu nombor tunggal. Contohnya A kali 10 kuasa N. A kali 10 kuasa N pula kan. 10 kuasa N pula tu. 10 kuasa. So macam definisi matematik memang kadang-kadang perlu ditunjukkan dalam bentuk nombor. Baik, macam mana nak diklarifikkan? Kita contoh kita punya luas negara Malaysia dalam buku dah tunjuk 330.803.000.000 meter kuasa 3. Nak menyebutnya tu, nak bagi tahu kan, keluasan negara Malaysia ialah panjangnya nak sebut. Okey, panjang kan? So itulah datangnya kepentingan bentuk piawai. Bila bentuk piawai, dia akan letak sebagai 3 poin. Mesti satu nombor ada 1 poin. 3.308 kali 10 kuasa. Okey. So kita tunjuk sikit, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terus sebut macam ni. 3.308 kali 10 kuasa 11 meter padu. Luas meter persegi. Salah ni. Okey, tu bentuk piawai. Maksudnya daripada sepanjang-panjang nombornya, kita boleh singkatkannya kepada satu nombor yang boleh disebut dengan mudah. Ini cara nak sebut adalah 3.308 darab 10 kuasa 11. So bila orang dengar 10 kuasa 11, dia boleh tulis semula dalam bentuk atas tadi. Okey, tu tadi bentuk piawai. Alright, yang mana A kali 10 kuasa N ni lah. Inilah bentuknya. Boleh Baik, bagaimana nak tengok contoh? Okey, bentuk piawai kita akan tengok di muka surat 37 Jangan risau perlahan. Walaupun dia dah petang tapi insya-Allah sikit lagi Baik, kita buat sama-sama muka surat 37. Okey, kita tengok contoh 5. Okey, contoh 5 Kita nak tuliskan dalam bentuk piawai. Tuliskan dalam bentuk piawai. Boleh Okey. Baik, macam mana nak buat? Kita buat soalan pertama, 28. 28 ni nak tukar kepada bentuk piawai. Pegang betul-betul caranya. Bila tahu cara, soalan apa pun yang keluar, insya-Allah bentuk piawai awak tak ada masalah. Cumanya bila mula-mula macam keliru, nanti bentuk piawai saya bentuk lain, awak jadi keliru. So langkah pertama apa yang kita akan buat? Kita buatkan dia 2.8. Terus tulis 2 point. Boleh? Langkah kedua, apa yang akan kita buat? Daripada titik itu, kita nak anjakkan berapa kali supaya kembali kepada soalan. Kita anjakkan sekali sahaja. Supaya dapat 28 minit kan?
Jadi dia akan jadi 2.8 kali 10 kuasa sekali 1 je lah. Itulah jawapan kita. 28 adalah sama dengan 2.8 kali 10 kuasa 1. Okey. Atau kuasa 1 ni tak tulis pun tak apa. Kena pakai 10. Boleh. Okey. Okey, kita tambah contoh sendiri. Contoh yang kedua. Saya tukar nombor. Kalau 35 pula. Masih lagi cara yang sama. Letakkan 3.5. 3.5 boleh? Next, kita anjakkan titik supaya dia beralih satu kali kembali jadi 35. Kita anjakkan titik tu kali je supaya dapat macam soalan balik. So dia akan jadi 10 kuasa 1. Boleh setakat tu. Contoh lain pun sama. Contoh lain juga supaya nak bagi nampak nombor berapa lagi kita nak. Okey, lahir bulan hari ni 57, 5 hari bulan 7. Sama juga tukar kepada 5.7 kali 10 kuasa 1. Okey. Boleh? Saya tambah lagi contoh kedua iaitu contoh B daripada buku teks. Buku teks bertanya tentang 280. Okey, so kita akan buat 2.80. Kat sini kita ambil 2.80. Tak ada masalah. Okey, tapi angka berarti cara lain. So tadi angka berarti tadi dah tutup buku dia dah simpan tepi kejap lah. Nanti buka balik. Bahagian angka berarti cerita macam ni. Bagi macam awal macam ni cerita. So sekarang 2.80 kali dengan 10 kuasa. Berapa anjak titik yang kita kena buat? Kita kena anjak 1, 2. 2 kali. So dia akan jadi 10 kuasa 2. Itu je jawapannya. Tak susah apa bentuk piawai. Kita anjak titik supaya dapat balik soalan. Jadi 280. Okay. Don't worry, saya tambah lagi beberapa contoh tambahan. So saya screenshot dulu. Okay. The more example, the better you will see lah. Dia nampak dengan clear sikit lah. Jangan risau, kerja rumah tadi je. Ni tak ada kerja rumah lagi. Nanti kita semua kemudian. Okay. So saya tambah lagi sikit. Contoh lagi lah menulis dalam bentuk piawai. So the idea is untuk awak tahu macam mana awak nak anjakkan titik. Okay, kita nak anjakkan titik. So kita tengok contoh 299. Contoh C contoh D lah D. 299. Kita nak buat, kita akan letak dia 2.99. Letakkan satu nombor, satu point. Yang lain tu copy balik 2.99. Kali dengan 10 kuasa berapa? Kita anjakkan titik saya 1, 2. 2 kali, so dapatlah 10 kuasa 2. Boleh Itu contoh lagi. Tambah lagi contoh supaya nampak clear lagi. Kalau saya ada nombor beribu-ribu lemon, contohnya 3,555. Okey. Masih lagi cara yang sama, letakkan satu nombor 3.5. Mesti satu nombor sebelum Next, kita anjakkan titik saya daripada 3.5 tu berapa kali dia nak lompat supaya kembali kepada soalan atas. 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan jadi 10 kuasa 4. Dapat? Cukup tu kan? Boleh tak kot? Nak tambah lagi? Okey, contoh lagi satu. Contoh lagi, kalau dia ada harga kereta tu 88,999. Contoh tu kan nombor ong konon. So 8.89999. Pula berapa apa ni? Cepat. Ikon. 10 kuasa. Tiba-tiba loading tu ataupun terus. Afika, 10 kuasa. Jarang sebut nama, tapi cikgu lain sebut nama kan? Saya pemalu orang ni. Sebut hati. Ya betul, terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5.
10 kuasa 5. Itu jawapan yang kita cari. Saya dengar awak sebut lagi. Terima kasih, tahniah kerana berjaya menjawab dengan baik. Okey, boleh Saya tak sebut pun nama saja je. Tak payah, jangan terasa kecil-kecil hati, tak apalah, janganlah. Simpanlah peti je. Settle. Soalan kedua. Bentuk PIY. Dapat Okey, what if saya punya point tadi dah ada dalam soalan. Ni adalah ceraian ketiga. Ni tadi mudahlah kan? Saya screenshot untuk awak lah. Okey, kita pergi contoh seterusnya. Daripada buku teks juga. Kita pergi kepada muka surat 37. Okey, 37. Contoh 5. C. Apabila nombor itu point, contohnya 2805.3. 2805.3. Okey. Jadi apa yang kita akan buat? Kita siapkan jawapan kita sendiri, iaitu 2.8053. Kita siapkan kita punya, mesti ada satu titik point nombor lain. Itu jawapan kita yang betul-betul pasti. Next, baru kita anjakkan perpuluhan kita supaya sama dengan soalan. 1, 2, 3 supaya sama dengan soalan. Nampak? 3 saja. So 10 kuasa 3. Boleh? Soalan salin. Sediakan jawapan sendiri. 2 point berapa. Titik saya dianjakkan berapa kali supaya kembali kepada soalan. Itu je. Kalau pegang cara tu, insyaAllah tak keliru. Baik, tambah lagi contoh yang berkaitan. C1. Contohnya adalah 300599. Boleh? Sama juga cara dia. Tuliskan nombor dia 3.00599. Nampak? Letakkan jawapan sendiri 3 point. 1 titik, 1 nombor. Darab dengan 10. Anjakkan titik sedia ada. Titik sedia ada saya 1, 2, 3, 4 supaya berada di antara 9 dengan 9 tu. Okey, 4 kali lompat, so 10 kuasa 4 lah jawapan yang kita cari. Boleh? Boleh Letakkan nombor sendiri, anjakkan berapa kali supaya sampai dengan jawapan. Sampai dengan soalan. 0.599. Tu ke tempat Last, contoh terakhir. Sebab dah petang, saya rasa awak pun dah macam dah tertidur kot. Tak diam je ni. Kan? Okey, contoh yang kedua. Bukan, contoh lebih kurang. Saya ambil nombor 699458. Okey, contoh Dapat? Okey. Apa yang akan kita lakukan? Kita tuliskan nombor saya 6.99458. Boleh? Anjakkan titik saya supaya kembali kepada soalan. Baik, jadi kita nak anjakkan berapa kali tu? Ya, Amali. Berapa? 1, 2, 3, 4. Supaya titik saya berada di antara 5 dengan 8 tu. So 4 kali. Terima kasih untuk jawapan yang betul. 4 je? Okey, cuba baik contoh lain pula. Bukan 4. 3. Apa lagi nombor nak buat ni? 2885994. Ni contoh dia. Okey, last. Alright, so apa yang kita buat? Kita letakkan 2.88594 kali dengan 10. Berapa kali nak lompat supaya kembali kepada asal? Berapa tu? Siapa nak try? Boleh buka kamera? Lah. 4 je. 4 ke? Ya ke? 3, betul. So kita akan 2, 3. Alamak, kenapa macam ni pula 3. Okey. 1, 2, 3. Sebab dia nak letakkan di antara 5 dengan 9. So 3 kali lompat, so 10 kuasa 3. Okey. Jangan risau, kita ulang balik soalan ni. Contoh lain selepas hari ni lah. Kita ada banyak lagi nombor bentuk PIY ni. Dia ada banyak
pecahan lain. So saya nak masuk sikit je supaya lepas ni kita akan jalan terus. Okay, saya rasa itu dah untuk hari ni. 10 minit to go on. Boleh buat kalau ada berkesempatan. Kalau tak sempat, buatlah satu ahad, tak ada masalah pun. Okay, yang penting salin nota. Yang kedua, buat kerja rumah lah. Okay, boleh buka kamera untuk tengok gambar? Tak ada? Kan sekarang trending kan? Tengok macam ni, bukan? Ke space kat atas muka? Boleh ke macam ni? Okay, so kita ada 15, 1, 2, 3, 4, 5 15 orang, Alhamdulillah, terima kasih. Jangan risau. Ya, terima kasih Faris kerana bersedih. Bukan, gembira Apa tadi? Kita ada 15, Alhamdulillah.